الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hormati dan dikasihi Nadir dan jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, Ashabul Fadilah, Tuan Imam Bilal, hadirin muslimin muslimat sidang jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Ta'ala di atas limpahan kurniaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka orang yang beriman ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat sidang jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan ambil pengajaran daripada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abi Dzar Al-Ghifari, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau aradta safaran 'addat lahu 'uddatan." Wahai Abi Dzar, kalau sekiranya kamu hendak bermusafir, apakah kamu menyediakan bekal? Jawab Abi Dzar, qala na'am. Kata Abi Dzar, ya pasti. Mana mungkin bermusafir tidak menyediakan bekal. Lalu Nabi melanjutkan pertanyaannya, fa kaifa bisafarin tariqil qiyamah. Lalu bagaimana pula permusafiran kamu bagi menuju hari kiamat? Bila Nabi tanyakan soalan ini, maka Abi Dzar diam, tidak menjawab apa yang ditanya Nabi, melainkan memikirkan bagaimanakah, apakah amalannya sudah cukup untuk dibawa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah, pertama sekali daripada apa yang kita dengar daripada hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in agar tidak memisahkan di antara kehidupan dunia mereka dengan kehidupan akhirat. Dengan itu menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini manusia yang senantiasa patuh kepada perintah Tuhan, dan hidup mereka senantiasa bermatlamatkan keredaan Allah dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Dan hadirin dirahmati Allah, yang keduanya, apabila Abi Dzar berdiam diri dengan apa yang ditanya oleh Nabi ini, menunjukkan kerisauan sahabat seperti Abi Dzar yang hidupnya
kebanyakan masanya adalah berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan masanya adalah beribadah, disebut sebagai ahlu suffah. Tetapi apabila ditanya oleh baginda Nabi tentang amalan, ditanya tentang oleh baginda Nabi tentang bekalan menuju hari kiamat, masih lagi Abi Dzar berada dalam keadaan risau. Risau nak menghadapi hari kiamat ini bukan sahaja Abi Dzar, malah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bagaimana kata baginda Nabi, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang membuatkan aku semakin beruban ni kerana banyak berfikir adalah disebabkan surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah An-Naba dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Ini surah-surah yang kata Abi Dzar, ini surah-surah yang disebutkan oleh Nabi, yang menunjukkan betapa Nabi berada dalam kedudukan begitu risau keadaan umatnya. Apatah lagi bagi menghadapi hari kiamat yang begitu sukar waktu hisabnya. Maka bila Nabi melihat Abi Dzar diam, Nabi melanjutkan persoalannya. Nabi kata, ala unabbi'uka bima yanfa'uka dhalikal yawm. Mahukah kamu aku khabarkan perkara yang dapat memberi manfaat kepada kamu pada hari tersebut? Dengan kata lain, Nabi kata, kamu nak tahu tak amalan yang boleh membantu kamu pada hari kiamat kelak? Bila Nabi sebutkan demikian, jawab Abi Dzar, bala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bahkan demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku ya Rasulullah, khabarkan. Maka Nabi menyebutkan 6 amalan. Pertama, kata Nabi, sum yauma syadidal hurri li yaumin nusyur. Berpuasalah pada saat panas terik mentari bagi menghadapi hari kebangkitan. Pertama sekali puasa. Puasa di saat panas terik di atas muka dunia menyelamatkan manusia daripada panas terik di hari akhirat. Dan perkara yang tidak berpisah dengan puasa ni adalah Al-Quran, kembar siamnya. As-siyam wal Quran yashfa'ani li 'abdil yaumal qiyamah. Puasa dan Quran memberi syafaat kepada hambanya pada hari kiamat kelak. Memberi syafaat yakni pertolongan. Dan hadirin rahmati Allah, bila disebut dalam hadis ini, berpuasalah, sum yauma syadidal hurri li yaumin nusyur. Puasalah pada saat panas terik mentari bagi menghadapi hari kebangkitan. Saat manusia berada pada hari kebangkitan, ianya lebih panas dan lebih dahsyat. Yang matahari sejengkal daripada kepala dan manusia dipenuhi dengan al-urq, peluh. Urq, dalam bahasa Arab disebut urq. Peluh itu memenuhi manusia dan ianya kembali kepada amalan manusia tersebut. Ada orang yang tenggelam terus daripada peluh mereka kerana tak punya amalan yang menjadi pembantu mereka di hari akhirat. Ada orang yang peluhnya pada dadanya, ada yang pada buku lalinya. Semuanya kembali pada amalan mereka, dan yang sangat membantu mereka pada hari kiamat nanti adalah saum, puasa. Yang kedua, kata baginda Nabi, wasalli rak'atain fi zulmatil laili wahsyatil qubur. Yang kedua, salat 2 rakaat pada kegelapan malam bagi menghadapi kesunyian dan kesempitan kubur. Amalan kedua, salat malam, yang membantu manusia saat mereka berada di alam barzakh dan saat mereka berada di hari akhirat kelak.
Salat 2 rakaat pada kegelapan malam itulah yang hendak dilihat oleh Allah Ta'ala. Manusia bersunyi-sunyi, bermunajat, memohon ampun dan mengadu dan menunjukkan betapa lemah dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah suka amalan ini. Dan 2 rakaat itu, kadang-kadang kita buat 2 rakaat ni tak habis 5 minit tuan-tuan. 2 rakaat yang tak habis 5 minit itulah yang menolong saat kita berada di dalam kubur dan saat bertemu dengan Allah. Kadang-kadang amalan yang mudah membawa kita ke syurga, menyelamatkan kita daripada azab kubur. Amalan ini sering kali manusia tinggalkan, sedangkan dia amalannya sangat mudah. Contoh baca surah Al-Mulk. Nah, lepas nak tidur baca surah Al-Mulk 5 minit je tak habis 5 minit. Tapi rasa berat nak buat amalan-amalan yang mudah. Sedangkan amalan yang mudah inilah yang menjadi pembantu pada kita di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, yang kedua, salat malam. Bangunlah menunaikannya. Alhamdulillah, tuan-tuan istiqamah melaksanakannya. Teruslah memperincikan amalan beribadah di tengah malam, sepertiga malam itu, dengan munajat, dengan membaca Quran, dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi, wa tasaddaq sadaqatin 'alal miskin. Bersedekahlah pada orang yang miskin. Ini amalan yang ketiga. Hiduplah dengan senantiasa memberi sedekah, kerana itu menjadi penyelamat bagi kita di hari akhirat kelak. Dan ia merupakan pintu kepada 1001 kebaikan sedekah ini. Kerana itu Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalau boleh tangguh mati ni, maka tangguhlah supaya kami dapat bersedekah. Menunjukkan bagaimana ia amalan yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Maka kita laksanakanlah ia segenap waktu, setiap masa dalam kehidupan yang Allah Ta'ala berikan ini. Terutamanya dalam Ramadan. Jangan biarkan hari yang berlalu dalam Ramadan tanpa kita bersedekah. Sedekah pada tabung masjid yang kita berikan itulah yang memberi 1001 manfaat. Daripada tabung masjid itulah pihak masjid guna bantu para asnaf. Daripada tabung masjid itulah pihak masjid menyediakan ruang yang selesa untuk kita salat. Daripada tabung masjid itulah dihidupkan majlis ilmu. Artinya 1001 kebaikan dapat dimanfaatkan dengan apa yang kita infakkan daripada tabung rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan, infak yang diberikan itu menyelamatkan mereka yang fakir daripada kekufuran. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Nabi, wa tahajju hujjatan li adhaimil umur. Yang keempat, laksanakanlah haji bagi menghadapi cabaran yang mendatang. Tuan-tuan, kalau kita dipanggil melaksanakan haji, saya yakin haji pada kali ini dia akan berjalan sebagaimana biasa. Janganlah kita menangguh melaksanakannya. Kerja kita boleh tangguh tuan-tuan, mati kita tak boleh tangguh. Maka ambillah kesempatan untuk melaksanakan haji. Kerana Nabi sebut al-haji, Nabi sebut al-hajju yahdimu ma qablah. Haji ini mengampunkan dosa yang telah lalu. Mereka yang haji, mereka itu diterima mabrur. Mereka itu seolah-olah kan putih, yang sebagaimana kanak-kanak yang kembali dilahirkan. Kanak-kanak yang dilahirkan, bukan kembali dilahirkan, yang dilahirkan, yang tanpa dosa, diampunkan dosanya. Dan Allah Ta'ala suka ibadah haji ini kerana manusia bersusah payah di hadapan Allah untuk mendapat keampunan daripadanya, sehingga disebut al-hajjul ghabbar. Haji itu berdebu. Allah suka melihat hambanya berkusuk masai, bersusah payah untuk mendapatkan keredaan daripadanya.
Yang kelima, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kalimati haqqi taquluha, kalimah benar yang didiamkannya. Maaf, au kalimati haqqi taquluha, kalimah benar yang disebarkannya, disampaikannya, disebutkannya. Yang kelima, amalan yang menyelamatkan manusia di hari akhirat kelak adalah perkataan-perkataan yang mereka gunakan di atas muka dunia dulu untuk mengajak manusia pada kebaikan dan kebenaran. Kalimah-kalimah itulah yang menjadi penolong bagi kita, bagi mereka di hari akhirat kelak. Sebab itu, pastikan setiap hari yang berlalu, tuan-tuan, puan-puan, ada perkataan yang kita keluarkan mengajak manusia pada kebaikan. Walaupun sekadar kita isi dalam grup WhatsApp, jom salat, jom ke masjid. Perkataan-perkataan pendek itulah yang sebenarnya menyelamatkan kita besok di hari akhirat. Walaupun orang tak sambut, tapi hakikatnya perkataan itulah yang membantu kita di hari akhirat. Dan yang keenam, au kalimati syarri tasqutu anha, kalimah buruk yang didiamkannya. Yang keenam, dia menahan lidahnya daripada buhtan, ghibah, daripada memfitnah, daripada mengumpat, mencela dan lain-lain. Maka saat mana dia menahan lidahnya daripada mengeluarkan perkataan yang buruk, maka ia menjadi pemberi syafaat, penolong baginya di hari akhirat kelak yang akan membantu mereka. Ini 6 amalan, tuan-tuan, yang mudah-mudahan memberi manfaat. Kita sebar-sebarkan, kita sampaikan, kita ajak manusia pada kebaikan ini. Dan akhirnya saya kira cukuplah sekadar itu tazkirah ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan saya mengambil sedikit kesempatan, di belakang sana ada tabung yang kita buka bagi Ma'had Al-Munir, pusat tahfiz dan turath bagi anak yatim dan asnaf. Kita lalukan hadirin hadirat untuk menyumbang infak zakat bagi ma'had ini dapat terus beroperasi, mendidik anak-anak yatim dan asnaf yang kita berikan pendidikan secara percuma berdasarkan sumbangan daripada tuan-tuan lah. Usaha ini dapat kita jayakan dengan melahirkan generasi Al-Quran yang akan berkhidmat dan menyebarkan isi kandungan Al-Quran pada masyarakat, yang menjadi pahala yang berpanjangan buat kita. Yang kedua, pihak kami juga membuka wakaf, kerana kami dalam proses untuk membeli tanah di Tanjung Rabuk, Kuala Langat. Keluasannya 2.5 ekar yang berharga 1.5 juta. Tambahan pelajar yang semakin bertambah setiap hari, tambahan pula keperluan untuk menyediakan ma'had bagi perempuan. Dan yang ketiga, pondok bagi warga emas. Maka kita memerlukan tanah tersebut untuk meluaskan lagi gerak kerja pendidikan kita kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita membuka wakaf 1 lot RM50. Kita lalukan hadirat-hadirat menyumbang. Mudah-mudahan ia menjadi pahala yang berpanjangan buat hadirin dan hadirat sekalian. Saya kira itu saja. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asna salafu wa la zina amalu wa amsa wa tawassul bil haqq. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.